Muhyiddin gagal menghalang Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong. Selepas Muhyiddin gagal menggulingkan Anwar Ibrahim dari Selangor ke Pulau Pinang sehingga ke Putrajaya, pasca pilihan raya 12 Ogos menyaksikan di sebalik tabir percaturan kuasa Malaysia menunjukkan Muhyiddin bersama konco-konconya dalam perikatan gagal menghalang kebangkitan kuasa Sultan Johor yang tak lama lagi menjadi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Pejam celik. Tinggal 4 bulan sahaja lagi, Sultan Johor bakal menjadi Yang di-Pertuan Agong. Dan ini adalah masalah paling besar untuk Muhyiddin Tun Hadi Bawang, PAS dan Perikatan Nasional dari segi prospek percaturan real politik di Putrajaya. Ini adalah ketakutan terbesar dan kelemahan terbesar Muhyiddin, PAS dan Perikatan Nasional. Dalam game real politik Malaysia di Putrajaya, sekiranya Sultan Johor ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara, pakcik makcik Otok Arung berdasarkan perisikan maklumat dan high credibility secret intelligence information, Muhyiddin bersama konco-konconya sebelum ini merancang politik deep state untuk menghalang Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong. Atok bersama anak-anak muridnya juga merancang politik kudeta untuk menghalang kebangkitan kuasa Sultan Johor yang bakal menjadi Yang di-Pertuan Agong, yang bakal menjadi Ketua Negara di Istana Negara. Kenapa mereka rancang politik kotor ini? Mari saya bocorkan rahsia besar. Rahsia pertama, Sultan Johor akan sumbat Abah dan Atok ke dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Ini adalah balak dan malapetaka yang cuba dielakkan oleh Abah dan Atok. Isu kedaulatan negara Pulau Batu Putih yang dijual dan dilelong oleh Atok kepada negara jiran, wilayah tanah Pulau Batu Putih yang sebenarnya adalah milik Johor, milik Malaysia, sengaja diberikan oleh Atok kepada negara jiran kita yang amat kita hormati dengan penyelesaian wang rasuah under table. Perebutan Pulau Batu Putih itu telah dibuka dalam Mahkamah ICJ, iaitu mahkamah tertinggi antarabangsa, mahkamah tertinggi dunia. Tetapi Atok Kantoi menjual dan melelong wilayah kedaulatan negara Malaysia kepada negara jiran.
sehingga Atok sengaja tidak mahu lawan perebutan tanah Pulau Batu Putih antara Malaysia dan negara jiran kita. Oleh hal demikian, Sultan Johor sangat murka kepada Atok kerana kantoi menjual dan melelong tanah kedaulatan negara Malaysia di kawasan Pulau Batu Putih kepada negara jiran, yang mana ini adalah pengkhianatan terbesar kepada orang Melayu kepada negara Malaysia berdaulat. Bertitik tolak daripada perkara tersebut, Atok sangat takut jika Sultan Johor mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara 4 bulan daripada sekarang. Atok sangat-sangat risau, sangat-sangat bimbang, sangat-sangat takut, tak dapat tidur malam jika Sultan Johor sumbat Atok ke dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Rahsia besar kedua, Yidin derhaka kepada Sultan Johor dan tikam belakang Sultan Johor. Dalam percaturan real politik sewaktu Yidin jadi PM ke-8, di saat-saat akhir Yidin derhaka kepada raja-raja Melayu, khususnya Sultan Johor. Terlalu banyak perkara yang dibangkitkan oleh Sultan Johor tidak diindahkan oleh Yidin, sehingga Sultan Johor berjaya dalam percaturan real politik ini menumbangkan Yidin, dan Yidin jadi PM tepi di Putrajaya sehingga hari ini. Jika Sultan Johor ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong 4 bulan daripada sekarang, maka peluang Yidin untuk menjadi Perdana Menteri ke-11 adalah sangat-sangat tipis. Bagi Yidin, Sultan Johor adalah penghalang terbesar untuk beliau menjadi Perdana Menteri ke-11. Dan ini akan menyebabkan Perikatan Nasional dan PAS kekal menjadi pembangkang di Putrajaya selepas PRU ke-16. Oleh sebab itu, Yidin dan Atok bersama konco-konco mereka yang kalah teruk pilihan raya 12 Ogos 2023 di Selangor sehingga ke Pulau Pinang dan juga di Putrajaya, gagal menghalang Sultan Johor, gagal merencana konspirasi politik untuk menggagalkan Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong. Maka jangan terkejut Pak Cik Mak Cik Otok Arong. Apabila Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong, maka Yidin dan Atok sudah tidak ada peluang untuk menggulingkan Anwar Ibrahim, untuk menggulingkan kerajaan rakyat dari belakang pintu Putrajaya. Kerana Sultan Johor akan sumbat Yidin dan Atok ke dalam penjara bersama konco-konco mereka. Sultan Johor tidak pro kepada Atok, dan Sultan Johor tidak ikut arahan Atok dalam percaturan kuasa ini. Begitu juga dalam kes Yidin. Sultan Johor murka kepada Yidin, tidak percaya dengan Yidin, melabel Yidin sebagai pengkhianat petualang dan sekitul moden yang direkrut oleh Atok untuk tikam belakang Sultan Johor. Maka Sultan Johor tidak semudah-mudah itu untuk ikut rancangan politik deep state Yidin
tidak semudah itu Sultan Johor ikut arahan Yidin untuk menggulingkan Anwar Ibrahim. Kerajaan perpaduan kerajaan rakyat dari belakang pintu istana dan pintu Putrajaya. Harapan Atok dan Yidin bersama Parti Lebay Parti Perikatan adalah mereka menginginkan seorang raja yang menjadi Yang di-Pertuan Agong adalah raja yang mengikut arahan politik mereka. Tetapi sial cukup sial, kalau anda semua perasan, di era pemerintahan ketua negara yang cukup bijaksana Al-Sultan Abdullah sebagai Yang di-Pertuan Agong, iaitu Sultan Pahang yang sangat hebat, tidak mudah ditipu, diperbodohkan, diperkudakan oleh Atok dan Yidin. Sebab itu Atok dan Yidin jadi PM tepi di tepi longkang Istana Agong sampai hari ini. Maka perkara ini akan berulang lagi kerana Sultan Johor lebih ganas, lebih garang, lebih tegas dan cukup sangat bijaksana. Sama seperti dengan Sultan Pahang yang berkuasa hari ini sebagai Agung. Maka ini adalah gambaran di sebalik tabir percaturan kuasa Malaysia yang wajib diketahui oleh 33 juta rakyat. Atok, Yidin, PAS dan Perikatan Nasional gagal menghalang Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong. Atok, Yidin, PAS dan Perikatan Nasional itu bukan sahaja gagal menggulingkan Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan dari Selangor ke Pulau Pinang sehingga ke Putrajaya. Malah kuasa Raja-Raja Melayu khususnya Sultan Johor gagal dihalang kebangkitannya di Istana Negara hari ini. Akhir kata, suka ataupun tidak, percaya ataupun tidak, Yidin dan Atok perlu bersedia untuk disumbat ke dalam penjara atas segala dosa-dosa pengkhianatan mereka kepada negara ini. Dan sememangnya kedudukan Atok dan Yidin sangat-sangat bahaya apabila Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara 4 bulan daripada sekarang. Daulat tuanku Sultan Johor, daulat tuanku Raja-Raja Melayu yang bijaksana dalam percaturan kuasa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai Kingmaker baru politik Malaysia ingin mengumumkan kepada pencatur-pencatur kuasa seluruh dunia dan pencatur-pencatur kuasa dalam Malaysia. Patik mewakili 33 juta rakyat menyokong penuh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor untuk ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara 4 bulan daripada sekarang. Patik juga mewakili 33 juta rakyat ingin menyatakan kepada seluruh dunia di hadapan Atok dan Yidin atas rasa setia kepada raja dan negara. Saya kekal menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia dan menjadi Menteri Keuangan di Putrajaya. Patik menyokong penuh pemerintahan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah di Istana Negara dan Putrajaya. Checkmate. Dan masuk penjara Atok, Yidin dan konco-konconya yang tak dapat tidur malam
jadi orang gila, tertekan sakit kepala Sultan Johor, gagal dihalang menjadi Yang di-Pertuan Agong 4 bulan daripada sekarang. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh kirim salam rindu. Tun Muhyiddin, sekian. Terima kasih.